Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Azli. Iaitu hari ini kita akan lihat sains tahun 4. Okay. Hari ini kita akan lihat subtopik di mana kesan putaran bumi pada paksinya. Kita dah belajar tentang bahawa bumi ini berputar pada paksinya. Jadi apa kesan kalau bumi ini berputar pada paksinya? Okay. Kita lihat pada video ini. Kita nampak sekarang bahawa bumi itu sedang berputar. Bumi berputar pada paksinya. Jadi dia akan berputar secara perlahan, mengambil masa berapa putaran lengkap? Selama 24 jam. Bumi mengambil masa selama 24 jam untuk berputar, melengkapkan putaran. Okay. Jadi apa kesan kalau bumi ini berputar? Okay. Kita lihat kesan yang pertama, iaitu kejadian siang dan malam. Seperti kita lihat dalam gambar rajah ini, bahawa kita ada matahari dan bumi. Okay. Kawasan yang bertentangan atau berhadapan dengan matahari sudah semestinya mendapat cahaya. Okay. Bila bahagian ini mendapatkan cahaya, maksudnya ini dikatakan sebagai siang. Okay. Siang mendapatkan cahaya. Manakala yang kawasan yang berada di belakang terselindung, dia tidak mendapatkan cahaya, ini kita katakan sebagai malam. Tak mendapat cahaya malam. Jadi, apabila bumi ini berputar pada paksinya, maksudnya kawasan yang mendapat cahaya dan kawasan yang tidak mendapat cahaya saling berubah. Okay, bila dia berubah, maksudnya siang dan malam itu pun berlaku. Mana kita katakan, pada pukul 6 pagi, kita dah kata siang. Sampai ke 6 petang, sampai 7 malam, kita dah berubah kepada malam. Jadi itu yang berlaku setiap hari atas kesan kepada bumi berputar pada paksinya. Kita lihat pula yang kedua. Yang kedua adalah kedudukan matahari seperti berubah-ubah. Ini adalah gambar yang pertama yang diambil pada pukul 6 pagi. Contohnya, 6 pagi matahari baru nak naik. Pada pukul 10 pagi matahari dah tinggi sedikit. Dan pada pukul 12 malam matahari dah tegak di atas. Pada pukul 2 petang, matahari dah berada di bawah. Dan pada pukul 6 petang, matahari dah di bawah lagi. Kita nampak gambar ini seolah-olah kedudukan matahari itu yang berubah. Betul, dia berubah. Tetapi adakah itu benar? Tentu sekali jawapannya tidak. Bukan matahari itu yang berubah, tetapi bumi yang berputar. Bumi yang berputar menyebabkan kita nampak seolah-olah matahari itu berubah-ubah tempat. Kita lihat lagi kesan yang ketiga, iaitu perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Kita nampak rumah ini pada waktu pagi. Bayang-bayangnya jatuh ke sebelah kiri. Kan? Sebelah kiri. Manakala pada tengah hari, bayang-bayangnya tak nampak. Sebab matahari tegak di atas rumah. Jadi bayang-bayang tak nampak. Tak ada bayang-bayang. Seolah-olah macam tak ada bayang-bayang. Manakala petang, matahari dah jatuh ke bawah. Dan kita nampak bahawa jatuh ke timur. Dan kita nampak bahawa jatuh ke barat. Kalau petang, matahari ke barat. Jadi maksudnya matahari bayang-bayang akan jatuh ke timur. Seperti ini. Kita boleh comparekan, kita boleh bezakan matahari pada siang, pada pagi dan petang. Ini adalah kesan yang ketiga. Dan untuk tajuk ini, kita dibenarkan untuk membuat projek dan kajian sendiri. Seperti dalam langkah pertama, kita sediakan pinggan kertas dan pinggan plastik yang kita lekapkan bersama dengan pita pelekat. Lepas tu langkah kedua, kita tebukkan lubang di tengah-tengah pada pinggan kertas tersebut. Lepas tu kita pacakkan pensel di tengahnya. Seperti tiang. Lepas tu langkah yang ketiga, letakkan pinggan tersebut di atas lantai, dia terkena cahaya matahari di luar lah, maksudnya di koridor dan sebagainya. Langkah yang keempat, kita lukiskan arah. Pada pukul 8 pagi, di mana tu bayang-bayang tu? Kita lukiskan bayang-bayang tu. Lepas tu ke pukul 10 pagi, di mana bayang-bayang tu jatuh, kita lukiskan pada kertas tersebut. Pinggan kertas. Bila dah sampai 4 petang. Bila nampak pada langkah kelima, kita perlu untuk rekodkan pemerhatian kita dalam jadual
rekodkan arah mana cahaya matahari tersebut dan arah bayang-bayang ke timur atau ke barat dan panjang. Kita boleh ukur kan, tadi kita dah lukiskan, so kita ukur balik dengan pinggan kertas tersebut. Okey, jadi untuk kerja rumah, pastikan anda semua untuk buat kerja rumah dalam graf yang cikgu dah sediakan. Jadi itu sahaja. Pengajaran pada hari ini cukup mudah, cukup uh, sangat mudah untuk difahami. Cikgu harap semua belajar dengan baik, cuba bersungguh. Kalau ada masalah dan persoalan, sila kemukakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.